Wahai Rasulullah, engkau pun menangis. Kata Bilal, kata baginda Rasulullah, ya Bilal, laqad unzilat ilayyal barihah ayat wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Wahai Bilal, semalam Allah menurunkan ayat-ayat kepada aku, celaka orang yang baca kalau tidak bertafakkur. Naam. Qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, "Law syi'tu an uqira 70 ba'iran min tafsir al-Qur'an la fa'altu." Kalau saya berkehendak untuk membawa atau untuk membawakan di atas 70 onta daripada tafsir surat Ummul Quran, yakni surat Al-Fatihah, maka aku akan buat. Bermakna surat Al-Fatihah itu kalau ditafsirkan, isi kandungan lembaran-lembarannya untuk tafsiran surat Al-Fatihah boleh dibawa oleh 70 onta. Baru surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Al-Quran ada 6.600 ayat lebih. yakni kalau ditafsirkan keseluruhannya oleh Sayyidina Ali, entah berapa akan dibawakan di atas badan onta itu daripada tafsiran-tafsiran yang begitu luas daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Olehada dikatakan firman Allah ini adalah umpama lautan, adapun yang lain-lain daripada ilmu umpama sungai yang mengambil air daripada lautan. Naam. Hada berkenaan dengan membaca Al-Quran. Tadabbar ma'anihi waratilhu khashi'an tafuzu minal asrari bil kanzi wadh-dhukhri. Bertadabburlah kamu ketika membaca Al-Quranul Karim akan makna-maknanya, dan bacalah dengan tartil. Taghannau bil Quran, bacalah Al-Quran dengan tartil, maknanya dengan lagu, dengan tajwidnya, dengan makhraj hurufnya, dengan tadabburnya. Tadabbar ma'anihi warattilhu khashi'an, dalam keadaan khusyuk, tafuzu minal asrari bil kanzi wadh-dhukhri, maka kamu akan berjaya meraih rahasia-rahasia Al-Quran dan kekayaan Al-Quran serta simpanan berharga di dalam Al-Quranul Karim. Kata-kata Imam Al-Haddad memberitahukan kepada kita tentang Al-Quran kalau dihayati, maka akan mendapatkan rahasia, makna, dan juga mendapatkan kekayaan yang tersimpan di dalam Al-Quranul Karim. Satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Siti Aisyah, katanya malam-malam bangun, kemudian Siti Aisyah pun bangun juga. Kata baginda Rasulullah, bolehkah aku bermunajat kepada Tuhanku? Kata baginda Rasulullah, kata Siti Aisyah, sebetulnya saya seronok dekat dengan engkau, akan tetapi saya mendahulukan keinginanmu berbandingkan kepada keinginanku. Ya, ini keinginannya Nabi untuk bangun sholat, keinginan Siti Aisyah untuk bersama dengan Nabi. Maka kata Siti Aisyah, aku dahulukan keinginanmu berbandingkan keinginanku. Maka bangun Nabi, bagi ambil air wudhu di qirbah, diperhatikan oleh Siti Aisyah, wudhunya dengan sempurna. Lalu kemudian sholat baginda Rasulullah di malam itu, diperhatikan oleh Siti Aisyah sholatnya. Didengari suara tangisan Nabi Muhammad SAW ketika membaca Al-Quran, didengar rintihan tangisannya. Ketika rukuk pun juga demikian. Ketika sujud pun didapati basahnya tempat sujud. Ketika duduk pun didapati titisan air mata membasahi kain yang menutup pahanya, dan begitu seterusnya sampai dikumandangkan azan waktu subuh oleh Bilal. Selesai daripada azan subuh, baginda Rasulullah keluar, masih kesan air mata nampak pada wajahnya. Kata Bilal, ya Rasulullah, atabki? Wahai Rasulullah, engkau pun menangis. Kata Bilal, kata baginda Rasulullah, ya Bilal, laqad unzilat ilayyal barihah ayat wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Wahai Bilal, semalam Allah menurunkan ayat-ayat kepada aku, celaka orang yang baca kalau tidak bertafakkur.
bacaannya ada, tafakkurnya tidak ada. Itu yang bahaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ayat-ayat itu? Ayat-ayat tersebut adalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar, sampai ayat terakhir daripada penghujung surat Ali Imran. Dijadikan surat ini kebiasaan oleh Nabi, setiap kali bangun daripada tidur akan dibaca ayat tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini mengajak kepada kita untuk bertafakkur dan bertadabbur. Penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an memiliki hak kepada kita. Hak Al-Qur'an adalah dibaca. Hak Al-Qur'an adalah ditarenungkan. Hak Al-Qur'an ditartilkan. Hak Al-Quran adalah bertadabbur ketika membaca, bertafakkur ketika membaca, beradab ketika membaca, dan beramal setelah kita membaca. Itu adalah hak Al-Quran yang kalau ditunaikan hak Al-Quran oleh kita ketika kita masih diberi peluang untuk hidup, di akhirat nanti Al-Quran akan tunaikan hak kita oleh Al-Quran dengan dijamin oleh Al-Quran untuk masuk syurga. Kata baginda Rasulullah, ada dua amalan akan memberikan jaminan kepada orang masuk syurga. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah Al-Quran. Al-Quran akan datang kepada Allah, ya Allah, aku halang fulan bin fulan untuk tidur malam membaca, aku izinkan aku memberikan syafaat kepadanya, dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Al-Quran memberikan syafaat kepada orang yang menjaga Al-Quran ketika berada di dunia. Tunaikan hak Quran di dunia, Al-Quran akan tunaikan hak kita nanti di akhirat. Bahkan Al-Quran akan tunaikan haknya di dunia sebelum di akhirat, dengan terpandunya kita bila mana berpegang kepada Al-Quranul Karim. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk melazimkan diri dengan Al-Quranul Karim dan memahami rahasia dan maknanya. Dianjurkan kita membaca kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, karangan Imam Nawawi, yang memandu kepada kita bagaimana bersikap kepada Al-Quranul Karim. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat untuk membaca kitab tersebut dan dapat kita laksanakan menyikapi Al-Quranul Karim. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada kita akan Al-Quranul Karim, penghayatan akan Al-Quranul Karim, mengimplementasikan Al-Quranul Karim dalam kehidupan keseharian kita, dalam bekerja, dalam berniaga, dalam berkeluarga, dalam menyikapi musibah, dalam menyikapi nikmat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Quran panduan bagi kita, yang terpandu dengan Al-Quran akan selamat dan bahagia. Dan jadikanlah ya Allah kami termasuk daripada golongan orang-orang yang terpandu dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.